Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang dihormati pengerusi majlis, Nazir, Timbalan Nazir, Barisan Jawatan Kuasa, Ashabul Fadilah, Tutu Imam, Tutu Guru, Datuk-datuk, datin-datin, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni kita nak bincang satu tajuk, iaitu berkenaan dengan masa, dan kami namakan masa peliharalah. Ini kerana masa ini pertamanya, sifatnya dia pasti datang dan pasti berlalu. Kita sama ada sedar atau tak, masa akan memamah usia kita. Sebab itu Al-Hasanul Basri menyatakan, wahai anak Adam, hari-hari itu adalah sebahagian daripada kamu. Bila berlangsung dan berlalunya hari tersebut, maka ia telah memamah dan memakan sebahagian daripada usia kamu. Masa ni, yang kedua, sama ada kita mengisi dengan program atau kita melalaikan daripada program, maka hanyutnya itu adalah lebih banyak daripada manfaat yang kita gunakannya. Kenapa tiba-tiba Allah bila sebut masa dan sumpah dengan masa, Allah sengaja menyatakan dengan ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Allah letak selalu dah sesungguhnya manusia dalam kerugian. Maknanya adalah confirm rugi. Walaupun selepas daripada itu terwujudnya pengecualian. Tapi pengecualian yang diwujudkan itu bukanlah semua orang mampu untuk melaksanakan keempat-empat perkara. Kadang-kadang satu pun payah, dua lagi payah, tiga cukup payah, empat amat payah. Tanpa menafikan ada yang berjaya seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi sahabah, generasi yang jauh terkehadapan, generasi yang memperjuangkan agama Allah dengan sungguh-sungguh. Tetapi kebanyakannya, tuan-tuan bayangkan bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan berkenaan dengan masa, makanya kita tengok para ulama seperti almarhum Hasan Al-Banna menyebut, al-waktu huwal hayah. Waktu ini merupakan kehidupan. Dan ini tak lari dengan apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang masyhur, yaqtanim khamsan qabla khamsin. Nabi menyebut, kamu hendaklah mengambil ghanimah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sengaja Nabi SAW menyebut dalam hal ni dengan kalimah ghanimah. Apa makna ghanimah? Maknanya bila orang dapat ghanimah tu berebut, bersungguh nak dapat sebanyak mungkin. Bukan ya apa ya ala kadar, bukan.
Ghanimah ni bukan ibarat kita orang jamu nasi, kita kenyang dah, mau makanlah nasi banyak ni. Malah aku kenyang dah. Dia bukan macam tu. Jadi ghanimah ni orang pakai berebut, orang ni nak emas 14 kilo, hak ni nak duit, hak nak 100 sebanyak 2 guni. Dia macam tu, berebut sangat. Hak mana boleh membawa. Jadi Nabi menyifatkan masalah ini dengan nama ightanim, dengan makna cari ghanimah. Syababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum datang tuamu. Kenapa? Kerana orang muda ni dia punya aksi tindakan dia jauh lebih pantas daripada orang tua. Minta maaf cakap, kita budak naik besar, naiklah umur kita 20 tahun, kita berjalan dengan ayah kita, betulan kita ni anak bosu. Ayah kita umur 75 tahun dah. Bila kita berjalan tu, kita laju berjalan, ayah kita tinggal belakang. Biasa tak gitu? Biasa. Kenapa? Kerana orang muda ni kuat. Orang muda ni ayah orang letih, nak berjalan kuat. Ini nak gambarkan bahawa masa muda tu lain gagah. Tapi bila mana dia meningkat usia tua, dia pula mengambil tempat ayah dia, anak dia pula bye-bye kat dia. Sebab kederak orang muda tak sama dengan kederak orang tua. Gagah orang muda tak sama dengan gagah orang tua. Tak payah tua sangat lah, umur 50 je tuan-tuan. Kalau kerja beban banyak, cari batak je, tidur je. Lepas mikir banyak, letak batak tu, tak apa-apa, suruh tidur je. Itu nak gambarkan keletihan. Dek kerana pemikiran yang dia perlu untuk menggagahi dan mengistimbakkan serta menyelesaikan kemeluk penyelesaian kehidupan. Wasihataka qabla sakamika. Waktu muda, waktu sihatmu sebelum datang sakit. Siapa pun nak tengok orang sakit? Pergi ke hospital, kalau kita tengok orang sakit, lemah mangat dulu. Sakit. Di Malaysia ni antara penyakit yang cukup tinggi juga, namanya penyakit jantung. Sakit ni tengah sihat, sakit, ubah sakit banyak. Antara penyakit banyak juga kecil manis. Antaranya darah tinggi. Macam-macam jenis penyakit. Jadi dengan sebab itu, bila sakit banyak terbatas, masa sihat ambil. Jangan biarkan warinaka qabla faqrika, waktu kayamu sebelum kamu fakir. Bila fakir tak ada apa dah. Tapi bila kita kaya, kita boleh infak, kita boleh donation, kita boleh tabarruk, kita boleh bantu, kita boleh, tak ada masalah. Tapi orang miskin nak buat apa tuan-tuan? Tak mampu. Wa fagharaka qabla syughlika, waktu lapangmu sebelum kamu sibuk. Kita rasa kita ni lapang. Apa makna lapang? Kita ada masa. Apa makna sibuk? Kita tak ada masa. Masa mana waktu paling kita sibuk? Waktu paling sibuk bila mana kita tahu waktu mati kita hampir sangat. Kita akan kata, lau akhartani ila ajalin qarib. Kalau kamu boleh paspun ke aku sikit masa, fa asaddaka, aku nak sedekah. Artinya masa tu tak cukup. Orang bila nak mati tuan-tuan, apa benda dia nak? Apa benda kita nak? Kita akan mikir kita nak mati husnul khatimah. La ilaha illallah. Kita nak kalau boleh mati ketika aku sujud, ketika sedang ibadat, ketika sudah selesai puasa, ketika selesai baru sembahyang, baru ngaji Quran, kok baik-baik. Cuma kalau ada orang tu semangat nak hidup, dia ada cara lain.
contoh cerita yang pelik berlaku. Ada 3 orang lelaki telah dijatuhkan hukuman bunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, salah seorang pembantu setia kerajaan Umayyah sejak daripada zaman Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, dan seorang lagi khalifah. Hajjaj ini orangnya tak mabuk darah. Kalau dia tengok berlaku pemberontakan, dia hantar surat sekeping syair sahaja, inni ara ru'usakum qad aina'at fahana qatafuha, aku tengok kepala kamu sudah masak, sekarang sudah sampai masa untuk petiknya. Orang takut tak? Jadi bila dia jatuhkan hukuman 3 orang ni supaya dipancung, maka pelaksana tanggungjawab tu pergi kepada yang pertama. Apa mau nak buat? Orang panggil permintaan terakhir. Kawan ni kata, izinkan saya sembahyang beberapa rakaat, supaya itulah khatimah kehidupan saya. Diizinkan sembahyang. Sudah sembahyang, dilaksanakan hukum. Kedua, apa pula hajatmu? Hajat yang kedua berkata, Tuan, saya ada seorang ibu, izinkan saya pergi bertemu ibu saya dahulu untuk saya mengucapkan kepadanya selamat, mudah-mudahan meredakan hatinya. Boleh? Bawa dia pergi temu ibu dia, kemudian bawa, lalu dilaksanakan hukum. Masuk yang ketiga. Kamu pula apa cita-cita? Dia termenung. Dia jawab, cita-cita saya, Tuan, kalau boleh jamu saya kepala kambing panggang. Sedap, orang pergi Mekah tahulah kepala kambing panggang. Pelik. Kepala kambing panggang. Kemudian dia sebut 2-3 makanan yang pelik-pelik. Orang ni kata, tak apa, kerana ini permintaan terakhir, kami tunaikan. Maka carilah kambing, sembelih. Kepala kambing, tuan-tuan, dia bukan macam daging kambing. Daging kambing ni kita tarik kulit dia semua sekali macam tu lah, potong dia peha ke apa ke, cicang-cicang jual, bakar ke, selesai dah. Kepala kambing ni dia pelik. Kalau siapa dia pernah tengok cara, bukan cara orang Melayu kita lah, cara Arab. Bila sudah sembelih kambing tu, kepala tu dia potong, mana dia kerak daripada badan. Kemudian dia ambil besi panjang sebagai contoh, dia akan masuk dalam api. Bila dia masuk dalam api, tujuannya untuk buang rambut bulu kambing semua sekali tu. Jadi tu. Kemudian dia ambil pisau, dia kikih, buang tu semua. Sudah pada tu, dia akan masuk dalam api, dalam orang panggil dalam air, celor dulu, bakar dulu, takut ada rambut semua sekali tu, bakar. Masuk dalam air, masak dulu. Sudah masak biasa tu, kepala kambing tu jadi putih. Sebab tinggalnya kulit sahaja, tak ada lagi bulu. Lepas tu baru kita panggang. Nak panggang tu kena potong dulu kepala. Dalam keadaan tu potong supaya tu letak panggang. Panggang ni kena pusing atas bawah, masuk leher ni semua sekali ni, rasa boleh makan semua, termasuk mata, lidah, termasuklah hidung bawah tu, termasuklah belakang tekak-tekak ni boleh makan semua. Jadi proses tu mungkin sejam 2, campur hak lain pula sejam 2, campur pula hak ni, dapatlah 4-5 jam selesai, baru boleh makan.
Nak makan pula dengan panas-panas tu, tunggu sikit lagi. Okey. Akhir sekali, sedang proses ini semua, dengar satu berita, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi telah mati. Maka undang-undang untuk menghukum orang ni dibebaskan. Lalu penghukum tu tanya, saudara, kawan saudara dua orang tadi, yang pertama dan yang kedua, kami faham tindakannya itu sebab kita ni kalau boleh mati nak akhir kalimah La ilaha illallah dalam acara ibadat, dalam semaya, dalam belajar, dalam masa puasa ke lepas buka, begitu faham. Dan hak nombor dua pun kita faham sebab dia nak cari keredaan ibu bapa dia, mungkin dia pernah terkhilaf, tersilap dengan ibu dia, dia minta maaf semua sekali. Tapi yang kamu ni nak mati, kamu minta pelik, kami tak faham. Tuan-tuan, saya pernah banyak kali tanya pada sahabat-sahabat kita yang duduk di penjara, khususnya penjara Kajang. Kalau pergi kat Banduang Akhir, selalu kita tanya. Kita tak tanya Banduang lah, tanya pegawai-pegawai kandang ni, pegawai utama dia. Saya kata, macam mana mereka ni sangat akhir, hak yang pernah kena dah lah hukum. Apa dia jawab? Malam tu tak lalu dah nak makan. Dia tak mari nak pesan McDonald ke, KFC ke, Pizza Hut ke, tak ada pun. Kalau ada pun makan tak habis. Itu perangai. Dia manusia suka sangat tak makan. Macam pengantin baru nikah ni, tak makan. Kita tengok udang golek depan Allah, sayang. Yalah, nak makan apa dengan sudu tu kih nak kerak udang galuh, udang apa, mana boleh. Ketang pula dia tak suka. Kita ni bismillahirrahmanirrahim. Itu lain. Tu makan tu bukan pengantin, tu bapak pengantin. Lain. Faham maksudnya? Sedih sangat pun tak makan. Tengah nak makan, sedih. Ni saya perhati sahabat saya. Cerita benar, semalam kami sedang menulis jawab soalan. Hari ni boleh baca PTPTN. Saya baru masuk tadi. Hukum panjang cerita tu. Mana baca tu boleh 15 kali faham lah. Jangan baca sekali, aku tak apa nak faham. Baca panjang sikit, cerita latar belakang. Tak, semalam pas saya tidur di sebuah hotel tu, saya bangun, saya letih tak apa tu. Temu sahabat saya masuk, kata, Ustaz, berita sedih sikit aku. Kenapa? Kawan kita yang duduk sama ni, mak dia baru meninggal. Oh, kata tak apa. Saya peluk dia, kita tahlil, kita ajak ni sekejap je, kita ejah, tekek semua sekali. Sebelum tunggu kereta mari tu, kita makan dulu, ajak dia makan. Saya tengok makanan dia dah setengah. Kita kok bismillahirrahmanirrahim. Apa makna? Sedih sangat pun tak makan. Betul tak? Itu sifat manusia. Dia tak boleh, okey, ni lapar ni, kita makan dulu, lepas tu sudah makan kenyang, baru kita sedih. Boleh ke gitu? Itu pasukan tangis macam di China tu kita tengok. Itu nama, kita jamu dulu dia makan, lepas tu dia pun nak letak air more banyak ke apa ke. Itu soal lain. Tapi itulah hakikat. Tengok cara dia jawab. Orang ni kata apa? Tuan, kenapa saya minta kepala kambing panggang dan saya minta satu atau dua lagi? Sebab perkara tu nak buat payah. Bila nak buat payah, macam saya sebut proses tadi, dia akan ambil masa. Bila dia ambil masa, saya guna masa yang ada berbaki sedikit itu kerana di sana berapa ribu jenis takdir ilahi sedang berlangsungan dan boleh berubah.
Berapa ribu, mungkin juta, mungkin seluruh dunia, wallahualam. Berapa masa tu takdir ilahi yang boleh berubah, yang boleh begini-gini, walaupun masa tu pendek. Sekadar sejam, dua jam ke 3 jam. Berapa banyak? Sebab dia ada satu harapan. Dia ada satu doa munajat kepada Tuhannya untuk memberi kepadanya sebuah pelepasan. Walaupun pada hukum akal dan adatnya dia berada pada nafas-nafas yang terakhir. Tapi berlaku sebaliknya. Jadi di situlah kita faham bahawa dalam kehidupan kita ni, maka kita kena ambil masa. Masa kita lapang sebelum kita susah, kita sibuk. Dan wahayataka qabla mautika, masa kita hidup sebelum datang kita mati. Mati ni penutup Allah. Mati ni penutup. Tuan-tuan, saya nak ajak perbincangan secara umum. Tapi mari kita pakat bincang. Tapi senyap saja jadilah, nanti wah pula biar saya seorang ni cakap ni. Tolong pandu, tolong dengar, tolong mikir. Gitu je. Saya buat satu ataupun dua analogi yang mudah. Ni maknanya kita nak faham erti kehidupan. Kita tak mahu cari jauh, nak cari sini je. Maknanya kita cari orang sekeliling kita. Saya beri contoh pertama. Sahabat kita seorang. Sejak kecil dia ni jenis otak cerdik, bijak. Kita ni sederhana, dia ni cerdik sangat. Masuk Maktab Darul Marah, masuk Massachusetts, masuk pergi ke Oxford, pergi pula ke buat master, buat PhD, pakar undang-undang, pakar ekonomi, berjaya semua kali, hebat sangat. Dan kerja-kerja tak mainlah kerja bawah-bawah ni, kerja semua ni. Yang tinggi-tinggi dah ni kerja. Jadi panel ni, jadi syarikat ni, konglomerat ni, buah fikiran dia ni, hebat sangat. Dia di antara tokoh yang baru-baru. Dan dia pula ada bisnes. Dia pula memang nampak gagah. Tapi dia jarang ke masjid. Kita hanya tahu dia bukan orang jahat, dia orang baik. Temu kita, Assalamualaikum. Selalu dia cakap, itu minta maaf lah saya tak sempat. Nanti tengoklah masa-masa peceh nanti nak datang masjid. Ya sebab 4 bulan sekali dengar jawatan baru dia dapat. 4 bulan sekali jawatan. 3-4 tahun sekali jawatan ni bertukar, jawatan ni naik, hak ni. Hebat-hebat. Dan kita pastikan bila dah dia dalam keadaan macam itu, dia bina rumah. Di tempat kita tu, rumah dia lah yang paling besar. Nilainya 4.5 juta contoh. Bina ada kolam renang, ada ni. Tak cukup kolam renang, kolam ikan. Tak cukup kolam ikan duyung pula ada. Banyak ada. Hebat. Mini zoo pun ada. Apa benda tak ada. Anak ada. Rimah belang ada. Singa ada. Zirafah pun ada. Zirafah boleh makan dah. Orang marah saya sebab makan zirafah. Susah habis saya dah ni. Jadi nak ceritanya, hebat rumah dia. Tapi entah macam mana kawan kita ni, umur 45 tahun, rumah tu baru 3 bulan siap, tiba-tiba dia mati. Kita pergi rumah dia, sampai ke rumah dia kita terkejut. Kenapa tak terkejut? Nak cari kereta Myvi tak ada rumah dia. Myvi tak ada, CR-V pun tak ada, HR-V pun tak ada, hak jenis VV tak ada. Yang adanya tak banyak, dia sekadar yang adanya Lamborghini, Porsche, Bentley. Dengar kata yang terbaru, dia pula beli pula kereta Mercedes-Benz the latest.
Dia pula cari, Allah, kereta saja tengok-tengok kat 10 juta. Tengok kereta baru-baru. Tengok motor pula, ada 3 buah. Motor BMW. Allah, besar tu. Jaguh tak ada. Ada besar tu. Kawasaki, ya Allah, tanya berapa. Motor dia sebuah lebih mahal daripada kereta kita laki dengan bini. Mahal lagi. Mahal. Allah kata. Kita tengok. Tuan-tuan, bila kita tengok macam tu, secara otomatik kita kata, sian dia. Kesian dia. Orang muda, bini comel, anak 2-3 orang kecil, rumah comel, tinggal harta. Ya Allah. Tok Imam pun kata macam tu. Dia senyap je, tapi Tok Imam pun terasa macam tu. Tok Bila pun macam tu. Nazir pun kata macam tu. Nazir lama, Nazir baru pun kata macam tu. Apa lagi? Semua dengung. Dia tak cakap sama-sama, tapi dia akan beri satu gambaran peribadi. Faham? Okey. Tuan-tuan, itu kita faham. Kalau orang tanya kita, munak dah jadi macam tu, kita kata, aku tak nak minta maaf. Kalau cerdik kata nak tu tak bijak, melainkan kena cara lain bolehlah. Okey. Seorang yang lain kawan kita. Kawan kita yang kedua ni pula lebih kurang kita, tak apa cerdik juga lebih kurang, tapi berjaya jugalah, mesti jadi cikgu. Boleh mengajar sekolah menengah. Sekarang ni dia umur 45, dia punya jawatan dia tu 48. 41, 44, 48. Tak dah 84, dia sekarang 48 je. Dia 48. Tapi dia ni sejak daripada menikah, keluar ni, bini pun cikgu, dia pun cikgu, anak 5 orang pun belajar. Ada maktab dasar mara, ada semesta, ada semak mawib, ada pondok modern abakirah, ada macam-macam. Berjaya pun. Dan dia ni pula jenis kaum memang subuh-subuh ada di masjid. Zuhur dia tak sempat, sebab Zuhur masih sekolah. Asar ada, Maghrib ada, Isyak ada. Dan dia jadi AJK masjid. AJK pun dia tolak. Dia baik sangat. Tolong ni, tolong unit biru ni, macam-macam biru dia tolong. Masya Allah. Dakwahnya, pemakanannya, pembersihannya, macam-macam, kuburnya, rajin. Dan perangai dia yang paling hebat kali, setiap hari cuti, khususnya hari cuti, dia akan tengok ada ustaz ceramah, dia buat jamuan. Dia akan tepah, dia ambil hari cuti tu 100 buku nasi lemak, dia bayar dengan air, dia carilah. Gitulah semua yang dia buat. Dan perangai dia yang kedua yang baik juga, dia akan ajak Tok Imam, ustaz tu tak payah makan situ, dia bawa ke Kedah. Ada juga orang macam tu. Orang lain dia makan situ, dia makan Kedah. Dia bawa makan Kedah. Tapi masjid ni dah ajin bawa saya makan Kedah. Bagus. Dia bawa makan Kedah. Bila dia bawa, Tok Imam, Tok Siok, Tok Bila, Nazir, timbalan, campur dia. Adalah 5 ataupun 10 orang. Dan dia bayar. Bahkan kalau orang lain bayar, gocok. Waktu buat apa pula? Rupanya tak mahu. Dia je nak bayar. Tapi benda macam tu jarang orang gocok main bayar ni. Melainkan gocok tak nak bayar. Tu ramai. Jadi dia buat macam tu tadi. Takdir Allah, umur 45 juga dia mati. Tuan-tuan, bila dia mati, Tok Imam pergi, Tok Bila pergi, Nazir pergi, jemaah pergi, ramai.
Nombor satu sekali orang tengok rumah dia tu lebih ramai orang pergi daripada rumah kamu. Yang kedua, rumah dia tu bila masing-masing pergi tengok, sederhana je. Rumah kalau intermediate je, setikak je. Tapi adalah ruang, nampak luah lah. Bolehlah tempat duduk orang pun penuh. Masa-masa duduk, semua dalam hati ni kata apa? Bila tengok rumah, tengok kereta dua buah, tengok anak-anak baik, semua tengok ni, dia akan kata, mak ni berbaloi dia hidup. Berbaloi dia hidup. Bagus mak. Tak sebut. Tapi orang ni duk rasa, orang ni duk rasa. Atau kubur pun ramai. Paling terasa sekali, bila mana mari hari Sabtu tu, tak ada orang nak jamu nasi gemuk dah. Jadi Mang, aku ingat mu jamu. Mang kata aku ingat mu dulu. Bali asal dah. Akhirnya pakat pergi makan kedai. Bila makan tu, kau ni pun nangis, kau ni pun nangis. Imam tak nangis buat apa? 15 tahun dia jamu. 2 kali seminggu. Dengan Tok Bilal, dengan Nazir ni nangis teringat. Kadang-kadang bila masuk je teringat Allah. Dia bukan koring, bukan dia benda koring yang tu raya, tak ada. Tapi kerana perasaan tu. Dan bila masjid, dia mari teringat. Oh Haji Mak tu mesti duduk hujung tu. Mesti ni. Dia akan teringat, orang ni pun teringat, orang ni pun teringat, masa dia ni teringat. Apa makna? Maknanya hak nombor 2, hidup tu jauh lebih berbaloi. Tuan-tuan fikir bila kita mati, harta aset kita ni akan terus menjadi utama ataupun tak? Tak ada. Apa kata Nabi? Yatba'ul mayyita salasatun fayarji'usnani wa yabqa wahid. Mayat ni bila mati yang ikut diri dia 3 perkara. Dua apa ni balik, 1 dia kekal. Yang ikut mayatnya keluarga dia, harta dia, dan juga amalan dia. Keluarga dia balik. Apa yang kita sebut, harta dia balik. Cuma ada seorang dia baru ni, bila dia mati, keluarga dia beli Mercedes ke kereta besar, tanang dengan kereta-kereta tu. Itu di Afrika. Tapi saya rasa kena curi lepas tu kereta tu. Memang ada orang akan buat satu projek, dia akak balik, cari kereta hak buruk, hak bekas tu letak balik kereta lain. Dia buat lagi ke kereta baru je. Kerana penghormatan kepada abah dia. Tapi ni bukan orang Islam. Pakai balik habis. Betapanya jam yang ada tangan dia buat. Kadang-kadang gigi mah pun dia buat. Spek mata hak rebeng pun tak ada dah. Semua tak ada. Jubah pun tak ada. Semua akan dia buat. Allahu Akbar. Tengok. Itulah hakikat. Jadi saya ambil masa 5 minit lagi sebelum saya tutup. Apa yang patut kita buat? Inilah masa. Kita tengok sekarang ni apa yang berlaku dalam hidup kita. Kita suka sangat masa kita itu, di mana masa yang sepatutnya kita masakan dia, tapi kita tidak gunakan dia. Tetapi kita bercadang ke arah masa tersebut, maka kita telah menghabiskan masa. Dan kita duduk menangisi masa yang telah lalu, tapi tetap sudah berlalu. Artinya penggunaan masa itu tak bijak. Macam mana ya? Okey. Saya beri contoh mudah. Kita bercadang nak semayang, maka kita belajar bab semayang, kita bincang bab semayang ni perlu khusyuk, begini. Kita guna masa tu sebelum kita semayang. Terang apa hebat. Tapi itu baguslah, itu dapat manfaat. Tapi kadang-kadang kita guna masa untuk makan. Kita kata makan ni sedap, bincang. Bila bincang bab makan, bukan dapat pahala apa pun.
Dia masalah perkara harus. Yang tu banyak kita bincang. Makan sedap, gini. Habis dah masa. Masa makan pula, kita tak tupu bab makan tu, bercakap. Gitu je habis. Habis makan balik, duk ulang kalimah sedap tu, zikir pula. Sedap makan. Makan lama dah. Sedangkan masa kalau kita guna sebelum pada tu kita manfaatkan, masa makan kita manfaatkan, lepas makan kita manfaatkan, berapa banyak kita boleh memanfaatkan. Sebab itu saya katakan, dalam masalah kemasaan, isu yang paling parah namanya kehendak. Dan kehendak ini mengambil masa yang paling panjang. Contoh, kita dengar kawan kita kata ikan patin buah sedap sangat di Temerloh, kedai Pak Usuk, oh sedap. Contoh, hei sedap. Dia pandai pula cakap jenis semangat, ceramah tutup sedap. Kawan ni esok cuti. Dan betulan ada 3-4 orang cuti. Syekh, semalam Ustaz Zul mari ceramah ikan patin tu sedap kata. Sedap sungguh ke? Kawan ni kata, entah tak tahu, kalau tahu nak lagi. Kawan ni kata tak saya cakap lah. Saya makan atas muka bumi ni sampai ke Amerika ikan patin, sampai ke Jepun tak boleh lawan hak ni lagi. Oh, dia puji Jack ni. Kita jom kita pergi. Makanya bagi tahu makanan tu pukul 12. Jadi nak sampai situ 3 jam. Kita pun pukul 9 pakat naik kereta pergi. Wah, bawa veteran bawa kereta taklah laju, slow. Dia tak macam bawa tu, bawa. Sampai nak makan, tengok orang ramai. Kita pun cari tempat duduk, dapat duduk. Sampai duduk tu boleh lega sikit, baru nak order mai ke sini. Jalan 3 jam. Sampai cari parking 10 minit. Cari tempat duduk setengah jam. Duduk minta order setengah jam. Kemudian sampai makanan tu pula, kita makan hanya 10 minit atau 15 minit. Sebab sedap capur lapar, makan semua cepat makan. Nak order lagi, kata tunggu sejam lagi. Sebab ni baru masuk kali kedua. Allah, silap order sikit tadi. Patah nak balik pula 3 jam pula. Aktiviti yang kita cakap untuk nak makan tu 10-15 minit je. Tapi nak pergi, nak kehendak, nak pergi bincang tu sejam. 3 jam. Siapa nak order tu sejam. Tunggu pula ni setengah jam. Balik pula 3 jam. Dekat dengan 8 jam. Sekadar hanya nak guna masa makan ikan patin sedap Temerloh tu dalam masa 10 minit. Banyak dah gitu. Banyak. Cuma sebaik-baiknya kita boleh dapat pahala. Kita niat, jom kita pergi semayang di masjid Bandar Temerloh. Kita tengok suasana masjid kat lain macam mana pelaksanaan dan macam ada niat nak ke masjid, dapat pahala dah. Nabi kata iza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masjid fashhadu lahu bil iman, dapat pahala. Jadi seolah-olah makan tu sejuzuk daripada tu, tak apalah. Tapi kerana tu saja, sebab itu niat adalah amat-amat penting. Tuan-tuan, bab masa ni sebenarnya menarik sangat bincang. Panjang cerita, saya syurkan bacalah buku Masa Pelihara. Tujuannya saya cerita semua tentang cerita ulama barat, tokoh barat, tokoh timur, ulama Islam, tokoh-tokoh yang hebat, macam mana mereka jaga masa, macam mana mereka guna masa. Tuan-tuan bayangkan, Umar bin Abdul Aziz perintah 2 tahun sahaja, tapi dia telah memberi kesan kepada sejarah pemerintahan Islam sepanjang abad.
sepanjang zaman. 2 tahun ni satu pilihan raya pun tak sampai hari. Macam mana dia punya good governance? Macam mana dia punya time management? Macam mana dia guna quality times? Macam mana dia guna sistem yang dia buat itu sistem yang cukup baik? Kewangannya, pembendaharaannya dan seumpamanya. Zaman dia, kalau bak hantar, tak ada orang berhak nak terima zakat. Akhirnya dia buat satu polisi baru, siapa nak nikah boleh dapat beri zakat. Siapa tak? Nak nikah pun boleh bagi juga. Tak ada. Kalau kita tak cukup. Buat hari 14 Buni pun tak cukup. Ini realiti pula. Tadi saya hadir dekat mesyuarat TPN. Isu pelang negara berkenaan dengan kos sara hidup. Saya rasa kagum bila pembentangan fakta-fakta, data-data terkini satu-satu. Segi perumahan, dari segi pemakanan, dari segi import ikan, import sayur-sayuran, kopi, bawang, kambing, lembu, import. Macam-macam cerita. Cerita pula bahagian kenderaan, bahagian ni. Situ memberi kepada kita satu gambaran. Inilah suasana kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kebetulan saya ada satu lagi ceramah yang saya tak dapat elakkan. Saya terpaksa berhenti setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakirna fid din wa ta'wil wa ta'min. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.